السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. Surah As-Sajdah ayat 12. Dan kamu akan melihat nanti betapa di kalangan orang-orang yang berdosa lalu mereka dalam keadaan tunduk dan tidak mampu mengangkat kepala mereka atas. Lalu mereka akan berkata, Tuhan kami telah insaf dan sedar. Kami telah melihat kebenarannya, memahami tentang kebenarannya, mendengar tentang kebenaran, maka pulangkanlah kami ke alam bumi untuk kami beramal dengan amal salih. Kerana kami benar-benar yakin terhadap ajaran Islam yang dibawa Nabi SAW. Itulah maksud ayat umum di sebalik ayat As-Sajdah ayat 12. Yang dihormati, dikasihi Al-Fadhil Pengursi dan Kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang dihormati dan dikasihi dan Kuasa Pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang dihormati seluruh para jamaah di kalangan muslimin dan muslimat, jamaah di Surau An-Nur Fasa khasnya, dan yang dihormati diraihkan pada pagi ini dalam kuliah online kita yang mungkin daripada kalangan rakan taulan di luar, di Seremban, jauh di utara, di selatan, Sabah, Sarawak, seluruh negara yang bersama menonton online kita pada pagi ini, dengan doa dan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua urusan ibadat amal kita demi untuk kita melengkapkan sebuah kehidupan yang benar-benar diradai oleh Allah Azza wa Jalla, sebuah kehidupan yang direstui oleh Allah Azza wa Jalla dengan radanya, rahmatnya, mahabbahnya, cinta sayang pada Allah Azza wa Jalla, dan yang paling utama ialah amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu saya muqaddimahkan di awal bicara kita pada kali ini. Sebelum itu saya mohon maaf kerana suara agak serak sikit dalam tempoh seminggu ni lebih kurang. Suara tak berapa nak elok lagi. Alhamdulillah
Saya akan terus bercakap juga dalam kesempatan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala-galanya. Saya mulakan dalam mukadimah awal tadi dengan satu bacaan doa. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Itu 4 perkara kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta Allah jauhkan kita daripada hati yang tidak khusyuk. Kita minta Allah jauhkan daripada doa yang tak didengari. Yang ketiga kita minta daripada jiwa yang tak pernah kenyang untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, kita minta Allah jauh daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini permohonan-permohonan yang kalau kita combinekan secara keseluruhan dengan maksud hati yang tidak khusyuk, kita minta Allah jauhkan. Sebab kita mahu hati yang khusyuk, yang tunduk, hati yang bersih, hati yang tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mahu daripada Allah supaya doa-doa kita jangan tak didengari Allah, tapi doa yang Allah dengari, Allah terima, Allah kabulkan. Rintihan munajat kita malam siang. Kita minta daripada Allah, jangan jadikan jiwa kita ini kosong daripada keimanan, jiwa yang tak cinta kebaikan. Sebab kita minta jiwa kita jiwa sentiasa nak kepada kebaikan, tak pernah kenyang dalam melakukan kebaikan, tak pernah kenyang dengan suntikan ilmu. Yang keempat, kita minta supaya kita jauhkan daripada ilmu yang tidak berfaedah. Kita nak disebab itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membina, ilmu yang membangun hati jiwa kita. Bila masuk ilmu fiqh, kita faham tentang hukum hakam beribadat. Bila masuk tentang ilmu tafsir, kita faham tentang cabang-cabang hukum hakam Al-Quranul Karim. Bila masuk ilmu hadis, kita faham tentang isu-isu yang berkait dengan Nabi, akhlak Nabi, sifat Nabi, amalan Nabi, tindak tanduk Nabi dan segala-galanya. Bila bercakap tentang ilmu amalat, kita faham tentang sistem permuamalah Islam di sudut perbankan seumpamanya. Kita belajar ilmu tajwid Al-Quran, kita memahami tentang bagaimana baca Al-Quran yang betul, yang tepat, makhrajnya, tajwidnya, bacaan yang benar-benar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, ini sebagai contoh. Ilmu-ilmu inilah kita nak bawa supaya dengan itu hati kita makin ceria, makin bahagia, tidak semakin hari semakin kotor dan semakin jauh daripada hidayah Allah Azza wa Jalla. Itu saya kira sebagai satu mukadimah awal untuk saya nyatakan betapa inilah yang harapan yang kita harap kepada Allah Azza wa Jalla demi untuk kelangsungan. Sebab yang penting dalam hidup tuan-tuan, dalam bicara kita pada pagi ini, saya nak kaitkan tentang bagaimana hubbullah ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan tanda-tanda cinta hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bercakap tentang ilmu tasawuf dan kita nak bawa kepada suatu perbincangan tentang konteks al-ilaqah, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Rabbul Jalil. Sebab kita kena ingat bahawa itulah tema utama dalam sebuah kehidupan beragama. Kalau kita sebut tema agama dalam hidup beragama, itulah dia. Apa dia temanya? Hubbullah, cintakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, hadis Bukhari Muslim, Nabi sebut betapa ada 3 ciri penting dalam hidup beragama yang menandakan kita ini orang yang Allah kasih, Allah cinta sayang. 3 ciri utama. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 ciri kita akan menikmati iman yang manis. Iman yang baik, iman yang bercahaya, iman yang manislah. Halawah ni kemanisan iman. Salah satunya kata Nabi ialah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salah satu kata Nabi ialah bagaimana kita perlu jadikan Allah dan Nabi itu lebih dicintai, disayangi, diagungkan daripada segala-galanya. Ahabbu ilaih. Lebih kita sayang. Siapa? Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Lebih dicintai. Persoalan sekarang ialah kita nak tunjukkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana? Kalau jam subuh sekarang, katalah subuh sekarang kami di Shah Alam 6 minit.
dalam subuh kami 6 minit pagi ni. Ni sekarang dah pukul 6.51, dah lama subuh berlalu. Bagaimana kita nak buktikan? Minta maaf disebut macam tu. Ini satu realiti yang kita kena hadapi, kita kena yakin, kita kena sebut. Macam mana kita nak kata kita seorang hamba Allah yang begitu sayangkan Allah, hubbullah tu ada, kalau kita tak mampu nak bangkit jam subuh untuk bersolat berjemaah? Apa buktinya? Saya ingat satu pembohongan ialah dalam hidup beragama kita. Allah aku sayang, Allah aku cinta, Allah aku tunduk, aku patuh, Allah segala-galanya. Tapi bila sampai jam subuh, 6 minit, kalau kisah alam, mungkin di tempat lain berbeza, Sabah Sarawak lagi lah awal. Yang penting bila jam subuh masuk, tiba-tiba kita bangkit pun untuk bersujud, untuk rokok dan sujud, untuk berjamaah, untuk bersolat beramai-ramai berjamaah. Tak ada pun. Jadi apa buktinya? Jadi ini sebagai satu ras utama lah. Jadi meletakkan Allah dicintai lebih dari yang lain, kita awalkan segala-galanya. Bila bab solat, solat awal waktu. Bila bab ibadat, segerakan amalannya. Bila bab zikir, banyakkan zikir munajat. Bila bab baca Quran, jangan lupa baca Quran. Walaupun tak banyak, baca. Yang penting baca, istiqamah bacaan. Jadi ini sebagai contoh. Hubbullah itu dengan maksud kita mendahulukan. Bila sampai masa, Allah dahulukan. Jam subuh 6 minit bermakna belum 6 jam, belum pukul 6, kita dah ready. Tak kira siapalah. Tak kira siapa. Sibuk macam mana kita urusan dunia. Dia bukan alasan. Saya sibuk sangat, saya letih, penat, saya tak boleh bangun awal, saya kerja banyak sampai jam 2 pagi. Itu alasan-alasan keduniaan. Itu alasan bersifat nafsu syahwat dan yang menandakan kita lemah iman. Itu saja. Sebab kalau kita ada iman yang kuat, isunya adalah Allah diutamakan. Keletihan macam mana pun kita ada, kesampingkan sekejap. Kepenatan macam kita ada, kesampingkan. Sebab apa? Allah diutamakan. Tidaklah menghalang kita untuk bekerja, tidak halang kita cari harta, silakanlah. Tapi bila sampai tahap time kita beribadat, kita utamakan. Dahulukan. Bila Allah panggil Allahu Akbar, Musa panggil kita terus. Tak kira subuh umpamanya, zuhur asar. Jadi ini sebagai contoh. Jadi ini sebagai satu pembuktian. Jadi sebab itulah maka dalam hal ini saya tertarik dengan satu ayat surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam tajuk kita pada pagi, saya namakan tajuk pada pagi ini sebagai kecintaan Allah kepada hamba dan bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda kita cintakan Allah Azza wa Jalla. Kita bincang tentang hubungan kita dengan Tuhan lah, mudah-mudahnya. Tasawuf baik. Saya tertarik dengan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat ini Allah sebut dengan ringkas tapi padat. Allah sebut, innallaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala amat mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Tuan-tuan, ya. Ayat Al-Baqarah 222. Ringkas padat. Allah tegaskan dengan ketegasan yang mutlak. Ketegasan yang mutlak. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengasihi. Yuhib ini terjemah dengan bahasa yang tepat, amat mencintai. Mengasihi. Siapa Allah kasih? Satu kata Allah Azza wa Jalla, at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Yang kedua, wa yuhibbul mutahhirin, orang-orang yang menyucikan dirinya. Tuan-tuan, puan-puan, ayat ni menarik sebenarnya. Sebab di situ kata para ulama, sebahagian ulama tafsir sebut, Allah meletakkan suatu tahdid. Suatu tahdid maknanya suatu penentuan. Hudud kata penentuan. Allah meletak satu penentuan hudud dengan makna ini golongan aku kasih. Golongan aku cinta. Golongan aku redha. Golongan aku akan jadi ke mereka dalam hidayah berpanjangan. Apa dia? Golongannya at-tawwabin wal mutatahhirin. Golongan bertaubat dan golongan yang menyucikan diri.
kalau kita amati, cermati tentang ayat ini, saya panggil tuan-tuan ya, kalau harapnya suara didengar dengan baiklah, sebab mikrofon okey rasanya. Ya, sebab pagi ni dengan suara serak ni, tak nak angkat lagi lah ya. Dalam keadaan nak dapatkan pulangan suara yang terbaik tu akan masa jugalah. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah sebut tentang dua golongan, at-tawwabin wal mutathirin. Golongan bertaubat, golongan yang menyucikan dirinya. Tuan-tuan, kalau kita tengok rangkuman ayat ini, jelas menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberi laluan. Allah buka laluan kepada kita hamba-Nya untuk dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seulang balik perkataan, dicintai Allah Azza wa Jalla. Ruang komen kalau tulis suara clear tak? Nampaknya ya, suara clear. Kalau suara clear, alhamdulillah. Baik. Jadi Allah sebut bagi ruang pada kita untuk dicintai. Jadi kalau Allah sebut golongan yang dikasihi, Allah bagi ruang pada kita dua golongan ini, tuan-tuan, apa makna? Maknanya Allah Subhanahu wa taala menunggu untuk kita masuk dalam golongan itu untuk dikasihi, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Isunya sekarang ialah, sedarkah tidak kita bahawa ini satu cara berfikirlah ya. Saya cuba bawa dalam bentuk cara pola berfikir dalam konteks agama ni, macam tu kita berfikir. Jadi seolah-olahnya Allah Subhanahu wa taala ini dia sentiasa menanti-nanti, menunggu-nunggu hamba-Nya untuk kembali kepadanya, untuk dikasihi, untuk dicintai, untuk diberikan bimbingan, keselamatan, keamanan di akhirat. Dengan Allah buka ruang taubat dan penyucian diri. Saya sebut ini sebagai satu pola pemikiran. Sebab apa? Sebab dalam kerangka beragama ini ialah kita tidak mungkin akan beroleh apa disebut sebagai nikmat hidup yang selesa, nikmat hidup yang tenang bahagia, kalau kita masih berada dalam situasi yang membunuh nilai-nilai kebaikan yang kita ada. Contoh kita ambil. Adakah orang boleh terima kita kalau kita dalam keadaan jiwanya tak tenang, tak bahagia, jiwa yang sakit, ataupun kita bermoral akhlak yang tidak elok? Orang tak terima kita. Orang tak terima. Tapi kalau kita datang pada orang dengan moral yang tinggi, dengan wajah yang ceria, dengan moral yang baik, akhlak terpuji, orang dah terima kita. Bahkan lebih mudah untuk berkawan pun sebenarnya. Sebab dalam kita berkawan, kita akan pilih orang-orang yang baik-baik. Akhlak mulia, sikap yang baik, positif, secara berfikir positif, cakap pun nampak berhemah. Tapi kalau keadaan kelam kabut, nampak muka tak ceria, akhlak pun tak elok, kasar bercakap, siapa nak terima kita? Ini moral, ini pola pemikiran kita letak. Saya rasa tak ada orang terima kita. Bahkan orang makin lari. Apalah manusia ni, bercakap pun tak terhala, dengan suara lantang, suara yang tak betul, tak bercakap dengan betul contohnya. Orang tak terima. Tapi kalau datang dengan moral yang tinggi, dengan akhlak terpuji, dengan suara yang terbaik, dengan akhlak terbaik, orang terima. Itulah Allah Azza wa Jalla dalam hubungan kita dengan manusia. Dia tengok kita hamba yang datang kepadanya dengan taubat, penyucian hati dan jiwa. Dengan taubat dan hati yang penuh dengan penyucian jiwa dan keinsafan. Jadi pola ni tuan-tuan, kita kena letak. Sebab tu dalam agama, kita kena ingat betapa Allah Subhanahu wa taala hanya terima hamba-Nya yang beriman, bertakwa kepadanya. Saya bawa ayat ini sebagai satu peringatan, sebab itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah kata para ulama yang lain, ini menarik perhatian saya bila saya baca apa yang diungkapkan oleh Al-Imam
As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Dia kata, bila Allah mengangkat darajah hambanya yang bertaubat, itulah sebenarnya pengangkatan yang paling mulia sekali. Sebila hambanya bertaubat, itu kata Imam As-Samarqandi. Bila kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bermakna apa? Hati kita suci dan cuci. Jiwa kita tenang dan senang. Dalaman kita bahagia dan elok. Sebab kita bertaubat. Tapi kalau datang dengan dosa, tak bertaubat dengan dosa banyak, tak bersih, Allah tak akan terima. Satu hamba Allah terima ialah hamba bertaubat. Bahkan Allah menanti, lillahi afrahu bi taubatil abd. Allah paling seronok, gembira menanti-nanti hambanya yang akan bertaubat kepadanya. Lillahi afrah. Hadis Nabi sebut dalam hadis Imam Muslim. Lillahi afrah. Allah amat gembira. Dengan siapa tuan-tuan? Bi taubatil abd. Dengan taubat seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini frasa penting kita nak tengok dalam kacamata betapa tanda-tanda Allah sayang pada kita, bertaubat. Dan bila kita ada kekuatan taubat dan penyucian hati tadi, itu tandanya apa? Kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Demikianlah dalam hidup beragama kita ini, tuan-tuan, bila kita sudah mula bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah makin hampir kepada kita. Allah akan merapati hambanya yang bertaubat. Allah merapati hambanya yang banyak ibadat. Allah akan merapati hambanya yang taqarrub kepadanya. Satu hadis yang menarik perhatian kita adalah hadis daripada Al-Bukhari, riwayat Al-Imam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, hadis ini penting untuk diangkat dalam kehidupan harian kita, untuk kita dicintai oleh Allah dan kita pula mencintai Allah Azza wa Jalla. Apa hadisnya? Daripada Al-Imam Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hadis berbunyi, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hatta uhibbah. Maksudnya, kata Nabi SAW, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي, sentiasalah hambaku ini, kata Allah. Nabi sebut ni tuan-tuan, sebab Nabi menyampaikan berita-berita Allah kepada kita. Dan beritahu siapa orang Allah paling kasih, paling cinta. Kata Nabi, sentiasalah hambaku, yakni kita ni, menghampirkan kepada Allah, yataqarrabu ilayya, dalam keadaan melakukan amal-amal sunat, sehingga aku mengasihi, hatta uhibbah. Neracanya ialah Nabi sebut kepada kita, Nabi nak ungkapkan ingatan kepada kita bagaimana kita nak kena merapati Allah dengan memperbanyakkan amal-amal sunat. Kita bila diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla, kita bukan setakat henti di situ, tuan-tuan. Ya. Sebab itulah kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, at-taubatu laysat laha nihayatuha. Taubat itu tak ada penghujungnya lagi. Bukan baru kita bertaubat, kita relax lah. Salah tu. Oh, saya dah bertaubat, relax lah. Tak buat apa dah, taubat dah. Tak. Taubat itu satu laluan kita untuk menambahkan amalan. Ulang balik. Taubat yang kita lakukan itu satu langkah kita untuk menambahkan amalan-amalan solah yang lain. Dengan maksud yang mudahnya, taubat perlu diteruskan dengan menambahkan amal-amal solah yang lain. Bukan makna kata dah taubat, relax. Dah taubat, diam-diam sudahlah. Dah menangis dah semalam, 2-3 jam, dah taubat, insyaAllah ampun. Pagi tu tak bangun tahajud, tak bangun, minta katalah, contoh tak bangun subuh, kemudian zikir tak ada. Tak ada. Taubat bukanlah bermakna kita terhenti ibadat. Taubat laluan kita untuk menambahkan amalan. Itu penting. Ulang balik tuan-tuan, ucap kali ni. So ini kata para ulama, Ibn Nawawi kata, taubat tak ada hujungnya. Bahkan dia laluan kita menambah amal-amal. Menambah izdiad, menambah amal yang lain. Termasuklah
Menambah apa? Kata Nabi SAW, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku sentiasa menghampiriku, taqarrub padaku dengan amal-amal sunat, aku akan terus cinta dan sayang kepadanya. Hatta uhibbah, kata Allah, kata Nabi, Allah bersebut, aku akan terus cintakan hambaku. Dengan sebab dia datang kepadaku dengan amal-amal yang sunat. Tuan-tuan sekalian, kita ni dalam kehidupan beragama, dia kunci besar tu ada dua. Nak kata kunci besar ni maksud apa? Ya, bukan kunci rumah, kenderaan, tidak ni. Tetapi kita punya miftahul hayah, kunci kehidupan dua sebenarnya. Kunci yang pertama ialah amal wajib. Ini pandangan daripada Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi. Disebut bahawa dalam hidup ada dua kunci besar. Miftahul hayati, kunci kehidupan. Ya. Tak apalah kita nak faham kunci rumah, kunci kenderaan, tengok. Tapi maksud kunci itu penting. Apa tak penting? Kunci rumah, tak ada kunci rumah, tak boleh masuk rumah. Ya. Tak ada kunci kenderaan, tak boleh bawa, tak boleh gerak kenderaan tu. Jawab kat situ lah. Kita berdiri kat situ lah. Tapi ada kunci kenderaan, boleh bergerak. Ada kunci rumah, boleh masuk. Baik. Kata Al-Hasan Basri, dua kunci besar kita miliki. Pertama, kunci besar, ibadat yang wajib. Itu kunci besar kita. Adapun kunci kecil, tapi jangan dikecilkan kuncinya. Besar juga, tapi penting. Kunci yang keduanya ialah ibadat-ibadat sunat. Menarik itu tuan-tuan. Kunci besar, ibadat wajib. Solat, asar, maghrib, isya, subuh. Berzakat. Ya. Buat haji. Itu kunci besar. Kunci kecilnya ialah amal-amal sunat. Di sebalik amal yang wajib tadi. Maka sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang sunat witir, sembahyang hajat contohnya, termasuklah puasa sunat, termasuklah puasa pada hari-hari kebesaran Islam, hari Ashura contohnya, sedekah, sumbangan derma kita, umrah, itu semua merupakan benda-benda yang kunci kecil yang kedua setelah kunci besar. Maka dalam agama, kalau kita nak memantapkan lagi kita punya kekuatan ilaqah rabbaniyah, kekuatan hubungan ketuhanan dengan Allah Azza wa Jalla, kita nak kena bawa kunci kecil ini sebagai sesuatu langkah untuk taqarrub pada Allah. Sampai Nabi kata apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhib. Hadis qudsi lah. Allah berfirman, kata Nabi sallallahu, hambaku akan makin hampir kepadaku, dia datang dengan amal yang sunat, dan aku akan terus mencintainya. Aku akan terus cinta kepada hambaku itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa menjaga dan sentiasa beringat-ingat untuk buat amal yang sunat dalam apa kerja ibadat, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu ataupun diabaikan sama sekali. Konteksnya ialah kerana apa? Kerana orang yang jaga ibadat sunat ini, dia sedang melengkapkan hubungan keimanannya dengan Allah Rabbul Jalil. Melengkapkan ibadat wajibnya, zuhurnya, dilengkapkan dengan sunat qabliyah ba'diyahnya. Sembahyang subuhnya dilengkapkan dengan qabliyah dan sembahyang tahajud sebelum daripada subuh. Contohnya lah. Dari sini semua proses. Jadi betullah kita kena ingat bahawa lebih utama lagi, kata beberapa penulisan yang saya baca dan saya baca kitab depan saya pada pagi ini, lebih utamakan lagi ialah bila mana kita nak Allah tu cinta sepenuh kepada kita. Bila kita nak seorang cinta sayang kepada kita, tuan-tuan, saya fikir ini satu logika yang boleh kita terimalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang boleh kita terima bahawa kita mesti tunjukkan pembuktian. Ya, seorang suami dan isteri untuk membuktikan cinta sayang kasih yang makin menebal dari hari ke hari, adalah di sana kerajaan perlu dilakukan. Ya, contohnya hadiah kepada isteri, kepada sang suami,
Walaupun simple, tapi itu satu cara untuk melengkapkan hubungan sayang cinta yang makin menebal. Tapi kalau tak dikisahkan tentang hari ulang tahun, perkahwinan, hari kelahiran bila, saya rasa payahlah juga. Walaupun hubungan dapat elok, tetapi tidak berapa nak mantap hubungan. Tapi kalau ada kerajaan tertentu, tahu bila taylah isteri, hadiah bukanlah bermaksud mesti paling mahal, tapi ada sekadarnya, dia ada satu tanda di situ. Dengan hadiah diberi itu tanda aras menunjukkan ada cinta yang makin menebal, yang melahirkan mawaddah sakinah yang makin terarah kepada kekuatan iman dan taqwa. Itu contohlah. Itu dalam konteks keluarga, namanya isteri dengan mak ayah pun sama. Kalau kita dengan ibu ayah, telefon pun tidak, dah 3 bulan tak call. Berbeza orang yang telefon hari-hari, telefon tanya khabar dengan suara yang lunak merdu. Cinta sayang akan menebal. Itu contoh. Demikian Allah Azza wa Jalla, saya tak namakan sama, tapi demikian dalam konteks itulah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak Allah sayang kasih pada kita yang cukup tebal, bukan tipis, bukan nipis, tapi yang paling menebal, contoh sayang cinta kasih Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dalam keadaan an-nawafil kita tak kerjakan, an-nawafil sunat-sunat kita tak amalkan. Jadi ini benda macam kita nak kena sentiasa jadikan sebagai laluan-laluan yang boleh kita jadikan laluan yang paling utama dalam kita nak sampai kepada tahap mahabbatullah atau hubbullah ta'ala, cintakan Allah Azza wa Jalla. Jadi segala-gala yang bersifat, orang kata apa, dalam bentuk bahasanya tidak rajin, tidak berapa nak rajin, tak berapa nak bersungguh, itu kita kena lawan lah. Sebab kekuatan untuk buat nawafil ini datang daripada keinsafan dalaman kita. Ayyakuna munsifan, dia kena insaf dalamannya. Dia kena hayati keimanan yang kental. Aku ni kalau tak buat yang sunat-sunat, yang wajib pun mungkin tak lengkap. Mungkin tak berapa nak menepati hukum hakam. Peratus pun tak cukup kekuatan. Tak dapat 100% pun mungkin sembahyang zuhur 60% saja. Tentu kerana tawadhu' apa ni mungkin khusyuk tak ada. Tapi dengan sebab kita buat amal yang sunat, kita akan menampung kekurangan yang wajib dengan yang sunat, menampung di mana kelompongan-kelompongan yang kita ada itu, Ya termasuk dengan sedekah derma, zakat umpamanya. Zakat kita menampung dengan ibadat sedekah yang berpanjangan. Hari ini kita tahu berapa ramai di kalangan rakan taulan yang masih menunggu sedekah derma pada kita, yang diuji dengan banjir yang besar, dengan musibah yang pelbagai, dengan kematian keluarga. Kita menyumbang memberi. Jadi tuan-tuan, saya fikir apa yang kita bincangkan ini adalah sesuatu yang nampak simple, tetapi kita nak ada satu pembuktian betapa kita benar-benar ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan kita ingin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi balik pada cerita ayat tadi, hadis tadi, betapa Nabi sebut, Allah berfirman, hamba-Ku yang dekat kepada-Ku dengan amal yang nawafil sunat, aku akan cinta sayang kepadanya. Jadi kata para ulama, justru itu kita nak kena perkukuhkan kita punya keinginan, iradah, kita punya kemahuan untuk menyempurnakan amal-amal yang sunat ini. Saya tidaklah ingin untuk menyenaraikan amal sunat itu, saya tak sebutkan, tak nak sedarakan, tapi kita faham sangat amal sunat itu adalah satu amalan yang mengiringi apa saja amal wajib yang kita lakukan. Kalau bab solat wajib, ada amal qabliyah, ba'diyah solatnya. Kalau zakat, ada amal namanya sunat bersedekah, menyumbang dan memberi. Kalau kita namakan haji sebagai ibadat wajib, yang sunatnya umrah dan hadir datang ke Mekah untuk lakukan umrah. Itu di antara benda-benda yang kita kena semak baik. Di penghujung ini, saya nak habiskan dalam tempoh 10 minit lebih kurang daripada sekarang, lebih kurang 10 minit lagi. Saya dah mulakan tadi, dalam muqaddimah di awal tadi, kalau tuan-tuan yang bermula dengan saya di awal muqaddimah perbincangan ilmu tadi, saya telah mulakan satu ayat surah As-Sajdah sebenarnya. Dalam surah As-Sajdah ayat 12, ya, ada suatu penceritaan yang amat menarik perhatian saya, fokus saya, nak dikait dengan apa tajuk pada pagi ini, tentang mahabbatullah sebagai bukti sayang pada Allah ini, di mana Allah sebut satu kisah, satu peristiwa yang benar. Ini peristiwa yang qat'i, thabit,
daripada Al-Quran Karim. Surah As-Sajdah. Ia bukan satu cerita yang diawang-awangan. Tak ada. Ini cerita benar Al-Quran. Al-Quran haqqun, benar. Bila Allah sebut tentang walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ini menceritakan tentang satu kelompok manusia di padang mahsyar nanti. Mereka tak boleh bangkit kepala melihat Allah Azza wa Jalla, bahkan tunduk setunduk-tunduknya. Tunduk lah. Bila tunduk dia tak nampak depan tu, nampak di bawah je lah. Di belah kaki lah. Tak boleh angkat kepala. Allah tak izinkan. Dan mereka ini golongan siapa? Golongan siapa tuan? Golongan manhum. Siapa mereka ini? Jelas kepada kita, ini golongan yang menyesal lah. Golongan kecewa lah ni. Golongan yang akan kerugian. Lalu ketika itu mereka menyebut tentang perasaan duka cita mereka. Duka cita kenapa tu? Kerana mereka teringat balik pada zaman mereka hidup dahulu, masa di dunia sekarang dah. Mereka gagal untuk melaksana kewajipan ibadat. Yang wajib tak dilakukan, yang sunat betul lagi. Situ saya nak kaitkan tadi. Jadi mereka ini pada mahsyar mula menimbulkan rasa duka cita amat sangat dan penyesalan yang tak ada sudah-sudah, tak ada sudah-sudah lagi dah, tak ada sudah-sudah lah, tak ada kesudahannya pun, ya. Tapi menyesal. Dan kata mereka, Rabbana absarna wa sami'na. Maksud mudahnya, kami faham sangat dah. Kami insaf sangat dah, ya Allah. Insaf pada hari itu. Macam mana nak insaf pada hari kiamat? Insaf ini di bumi. Nak insaf sekarang ini, nak insaf pagi ini, nak insaf sekarang. Itulah namanya keinsafan sebenar. Orang Melayu pun kata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya lagi. Apa nilai sesal kemudian? Rugi sajalah kita, tuan-tuan, sebab kita nak sesal sekarang ini. Nak sesal akan kesilapan kita, kekurangan kita. Sesal sekarang, bukan tunggu dah terantuk baru tengadah. Tak boleh macam tu. Tak pernah kita berjaya kalau kita menyesal di penghujung ataupun di saat kita dah hilang segala-galanya. Tak ada kekuatan lagi. Baik. Lalu kata mereka ini, ya Allah, kami dah faham. Absarna wa sami'na. Kami dah reti, kami dah insaf. Tolong pulangkan kami. Itu wording saya. Yang saya nak bawa ialah farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, pulangkanlah kami ke bumi kembali untuk kami buat amal salih. Poinnya adalah nak balik ke bumi untuk amal salih. Untuk apa tu? Untuk sembahyang tahajud, untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk baca Quran, untuk bangun awal pagi, untuk bangun tahajud di awal pagi, untuk buat amal salih, untuk sedekah di rumah. Minta pada Allah untuk kembali. Hakikatnya tak ada apa dah pada masa itu. Hanya permintaan kosong. Zero. Tapi nak cerita, tuan-tuan, penyesalan tu. Poin saya adalah penyesalan. Minta untuk balik untuk beribadat. Itu menunjukkan kepada kita bahawa bila sampai tahap kerugian begitu rupa kita alami, nikmati, kita hayati, kita dapat, apa nilai kita? Betul hari ini, kita nak pasakkan betul-betul. Supaya apa? Kita dalam keadaan makin dekat, makin rapat, taqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dalam suasana semasa dunia sekarang ini, yang saya sebut banyak tempat, saya kata, dunia yang telah menyibukkan kita untuk sibuk dengan urusan yang menyibukkan kita. Dunia macam tu sekarang ni. Dunia jadikan kita sibuk tak menentu. Sehingga kehilangan masa, tak ada masa, tak ada masa, tak ada waktu. Ini cabaran kepada kita. Sedangkan masa yang Allah beri itu tidaklah sesuatu yang kecil kepada kita. Allah tidak pernah jadikan kita dalam keadaan tidak ada masa. Bahkan Allah lengkapkan kita dengan masa yang diperuntukkan. Seharian, semalaman, sepagi, sepetang. Tak pernah kita tidak ada masa dalam hidup ini. Kecuali kita gagal uruskan masa. Justru, tuan-tuan, seorang mukmin bijak, sekurang ada 3 perkara, kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih. Bijak ada 3 benda. Yang pertama, dia fikir tentang apa yang dia akan hadapi nanti.
mustaqbal. Dia fikir, aku akan mati, aku akan bertemu Allah, apa aku nak bawa? Fikir akan datang, aku akan mati, apa aku nak bawa? Amal banyak mana? Iman tara mana? Ilmu tara mana? Bertemu Allah macam mana boleh bertemu dengannya? Allah redha tidak? 3 perkara. Pertama, dia akan fikir apa dia akan bawa pada Allah. Orang bijak ni, kata Imam Suyuti. Yang kedua, yang kata Imam Suyuti, orang sentiasa insaf akan kesilapan, bertaubat. Dia tak tangguh-tangguh dah, segera kepada Allah dengan taubat. Yang keempat, yang ketiganya, orang bijak itu orang sentiasa berharap untuk Allah jadikannya hidup dalam suasana berjaya dan tenang. Diharap ilmunya masuk dan jatuh hati. Diharapkan Allah redha dengan. Dia mengharap ar-raja bahasa Arabnya. Raja. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang kita bincang pada pagi ini sebagai satu perkara penting untuk kita letak, kita ini benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kan hubbullah ini kena ada pembuktian. Dan buktinya adalah ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita boleh omong-omong kosong. Ya, omong-omong kosong ni orang Jawa ke ya? Tak boleh beromong-omong kosong. Sebab iman bukan sekadar orang kata apa dengan laisal iman bitamani, bukan dengan cita-cita semata-mata. Hadis Nabi sebut laisal imanu bitamani. Iman bukan dengan cita-cita aku jadi orang beriman, nak jadi baik, nak syurga, bukan. Iman ada pembuktian dengan amalan ibadat. Sekecil mana ibadat, itu pembuktian yang kita sedang merapati Allah Azza wa Jalla. Kalau iman jenisnya dalam kadar untuk cita-cita saja, maka itu bukan keimanan. Itu adalah suatu kepalsuan dalam kehidupan. Aku nak jadi kaya, tapi malah bekerja. Aku nak jadi orang yang hebat, tapi tak bersukar itu. Aku nak jadi orang yang paling berjaya urusan harta, tapi malas dalam urusan pekerjaan. Nak jadi apa? Kalau kita usaha ke arah itu, insya-Allah capai. Apalagi usaha ke arah untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk berjaya di akhirat. Ibadat kita jaga, sunat kita lakukan. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dalam kesempatan pada kali ini, Allah SWT berikan rezeki ilmu kepada kita, hati yang makin bercahaya, hidup yang makin diberkati, amalan yang makin sempurna elok, dan hati jiwa yang makin bersih mulia, dan amal kita makin terima Allah Azza wa Jalla. Redha Allah menanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bertemu lagi insyaAllah pada minggu akan datang untuk terus berbincang tentang isu-isu tasawuf hakikati. Mudah-mudahan semuanya dalam barakah Allah Azza wa Jalla. Teruskan ibadat dengan penuh keinsafan. Hidup ini bukan milik kita, milik Allah Azza wa Jalla. Cuma penting jaga hidup dengan nilai-nilai keimanan. Kerana Allah akan melihat kita dengan pandangan cinta sayang selagi mana kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita tak berapa ingat Allah, Allah pun tak akan ingat kepada kita. Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Dan tadi dia sebut kepada kita hadis itu tuan-tuan, siapa yang cintakan Allah, Allah makin cinta kepadanya. Siapa yang bencikan Allah, Allah pun benci terhadapnya. Allahu Akbar. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sampai mesej dakwah kita. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya Karim. Tuan-tuan yang ingin terus menyumbang kepada tabung surau Nur Fasa 3A, silakan, ada nombor akaun tertera di kaca phone, kaca telefon tuan-tuan, kaca komputer. Mudah-mudahan sumbangan kita akan terus Allah berkati. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.